Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, murid-murid kita akan sambung lagi tajuk dalam bab 10 perimeter dan luas. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk 10.3 iaitu berkaitan antara perimeter dan luas. Apa standard pembelajaran hari ini? Kita ada dua perkara yang kita nak capai. Yang pertama, pada hari ini semua murid mesti boleh membuat dan mengesahkan konjektur tentang berkaitan antara perimeter dan luas. Yang kedua iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas, juga bentuk-bentuk segitiga, segi empat tepat, segi empat sama dan lain-lain lah, ataupun dengan gabungan bentuk-bentuk tersebut. So untuk hari ini kita imbas kembali apa yang kita dah belajar. Kalau sebelum ni kita dah belajar perimeter. Apa itu perimeter kelas? Perimeter ialah hasil tambah, hasil tambah keliling, hasil tambah keliling suatu kawasan yang tertutup. Satu kawasan yang tertutup. So murid-murid mesti tahulah macam mana nak cari perimeter. Seterusnya kita belajar tentang luas. Kita belajar tentang luas. So, untuk tingkatan 1, kamu mesti tahu apa dia luas segitiga. Iaitu segitiga luas dia ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Kalau sebelum ni masa sekolah rendah kita belajar cuma luas segi empat, iaitu panjang darab lebar, sisi empat. Segi empat tepat dan segi empat sama dia menggunakan rumus luas yang sama. Kemudian kita belajar luas segi empat selari. Saya guna simbol aja ni. So bila kamu tengok bentuk ni sepatutnya kamu tahulah apa nama dia. Luas segi empat selari, dia juga menggunakan panjang tapak darabkan dengan tinggi. So sekarang ni sepatutnya kamu tahulah tinggi mesti berukuran tegak. Tegak dari atas ke tapak dia 90 darjah. Itu ialah tinggi. Kemudian kita belajar tentang apa? Luas lelayang. Luas lelayang, apakah rumus luas lelayang? Rumus luas lelayang iaitu apa? Cuba kita imbas kembali rumus luas lelayang. Rumus luas lelayang ialah 1/2. 1/2 didarabkan dengan panjang dan panjang perpenjuru. Kedua-duanya 1/2 darab panjang perpenjuru. Perpenjuru yang pertama darabkan dengan perpenjuru yang kedua lah. Itu ialah luas lelayang. Kemudian luas trapezium. Luas trapezium ialah 1/2 darab A tambah B darabkan dengan tinggi. So itu ialah perkara yang kita belajar dalam tajuk luas dan perimeter dan luas. So hari ini kita nak membuat dan mengesahkan konjektur berkaitan antara perimeter dan luas. So kita lihat dekat sini. Seperti yang ada dalam buku teks. Dia kata ada dua benda lah. Ada dua benda. Yang pertama, apabila suatu bentuk itu mempunyai perimeter yang sama. Kalau dia mempunyai perimeter yang sama, jika beza antara panjang dengan lebar tu semakin besar, ini untuk segi empat tepat. Jika beza antara panjang dan lebar sebuah segi empat tepat itu semakin besar, maka luasnya makin kecil. Nanti kita tunjuk apa maksud dia tu. Kemudian luas adalah yang terbesar apabila segi empat tepat itu menjadi suatu bentuk segi empat sama. Yang kedua, jika suatu bentuk luas segi empat tepat tu mempunyai luas yang sama, apa kaitannya dengan perimeter? Jika luas dia sama, kita lihat panjang dan lebarnya. Kalau bezanya semakin besar, maksudnya perimeter juga semakin besar. Dan perimeter tu akan menjadi yang paling kecil apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. So kita nak buktikan lah. Buktikan apakah konjektur ini betul atau tidak.
Okey, so kita lihat jika dia mempunyai perimeter yang sama. Okey, contohlah. Okey, contoh kita ada segi empat tepat. Okey, pelbagai ukuran lah. Okey, tetapi dengan syarat dia mesti mempunyai okey, ini segi empat tepat ya, segi empat tepat yang pertama. Okey. Katalah dia mempunyai perimeter yang sama. Apa perimeter dia? Okey, katalah perimeter yang sama tu ialah ukurannya 14 cm lah. Okey, contoh. Okey, ini bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang kedua. Okey, lebar dia kecil sikit tetapi panjang dia lebih. Macam tu. Okey, yang ketiga, apabila dia menjadi segi empat tepat tu sebenarnya dia jadi segi empat sama. Okey, contohlah. Okey, kita ada perimeter 14 cm. Okey, so kita lihat. Okey, katalah bentuk yang pertama ni ukuran dia di sini 3. Okey, kalau dia segi empat tepat, yang bertentangan, sisi bertentangan adalah sama panjang. So sini 3, 6. Okey, ada baki 8. So ini ialah 4. Okey, kita tentukan panjang lebar dia dulu. Okey. So katalah di sini kita cari lagi, ini segi empat tepat ya. So katalah di sini panjang lebarnya 2. Okey, berapakah panjangnya? Okey, 2 campur 2 ialah 4. Okey, so perimeter kita ialah 14. 14 tolak 4 ialah 10 bagi 2 ialah 5. So setiap satu ni ialah 5 cm lah. Okey, 5 cm. Okey, so katalah yang sini kita ada segi empat sama. Okey, jadi nak cari panjang untuk segi empat sama kalau dia beri perimeter, so kamu kena 14 bagi 4 lah. So kamu akan dapat 3.5 cm. Okey, 3.5 cm. Okey, so kita buktikan. Apa dia kata tadi? Dia kata semakin besar beza antara panjang dan lebar, dia punya luas semakin kecil. So kita lihat dekat sini. So kita cari beza. Okey, beza panjang tolak lebar iaitu 4 tolak 3. Bezanya hanyalah iaitu 1. So berapakah luas dia? Okey, luas sama dengan 4 darab 3. Okey, 12 cm per segi. Okey, kalau beza dia 1, okey, beza antara panjang dengan lebarnya hanya adalah 1. So luas dia adalah 12. Okey, kalau kita tengok bentuk yang kedua, beza dia antara panjang dan lebar, okey, 5 tolak 3. 5 tolak 2, sorry. So 5 tolak 2, so bezanya adalah 3. Okey, 3 lebih besar daripada 1. Jadi apa yang akan berlaku dengan luas dia? Okey, adakah luas dia lebih besar atau lebih kecil daripada 12? Okey, kalau di sini dia kata jika beza antara panjang dan lebar semakin besar, luas dia semakin kecil. So kita lihat. Kita cari luas dia dekat sini. 5 darab 2 iaitu 10 cm per segi. Lihat. Okey, tadi kita dah boleh buktikan lah. Okey, jika beza antara panjang dan lebar semakin besar, luas dia semakin kecil. Okey, kalau segi empat sama pula apa berlaku? Dia kata kalau luas itu akan menjadi yang paling besar apabila segi empat tepat tu menjadi segi empat sama. So tadi segi empat tepat kan? Kalau dia perimeter sama, okey, dia ada sisi yang sama, so beza dia kosong lah. Okey, beza dia kosong. Okey, tetapi dia dah jadi segi empat sama kan? So kita tengok luas dia akan menjadi yang paling besar iaitu 3.5 darabkan dengan 3.5. Okey, tadi kita akan dapat 12.25 cm persegi. Nampak dia adalah yang paling besar berbanding dengan yang ni lah, yang A tadi. Okey, itu jika perimeter dia yang sama. So apa berkaitan dengan luas pula? Okey, jika kita ada luas yang sama, okey, saya tunjuk di bawah sini, gunakan pen warna lain. Okey, jika kita ada luas yang sama,
So katalah luas yang saya pilih, kita nak luas yang sama 36 cm persegi. Okey. So segi 4 tepat ni kita adalah darabkan panjang darab lebar. So maksudnya ada 2 lah. Okey, ada 2. So contohnya dekat sini. Okey, kita ada luas 36. Okey. So bentuk yang pertama begini. Okey, bentuk yang kedua telah kecil sikit macam tu. Yang ketiga segi 4 sama. Okey, kalau 36, apakah nombor yang boleh didarab supaya dapat 36? Dia mesti panjang darab lebar, betul tak? Okey, so apakah nombor yang didarab supaya dapat 36? Katalah kat sini kita ada 12 dengan 3. 12 darab 3, 36. Okey, selain daripada tu, yang ni tak ada 12. Gambar dia kecil. Okey, yang ini kita ambil 9. Ini kita ambil 4. Okey, gambar dia kecil sikit. So, yang ini 12. Yang ini 3. Okey, nombor apa yang didarab sama dapat 36? Okey, so 6 lah. Okey, so kita macam mana nak buktikan dia? Dia kata luas yang sama. Semakin besar beza antara panjang dengan lebar, perimeter dia juga semakin besar. Okey, tadi kalau perimeter sama, semakin besar beza, luas semakin kecil. Yang ni terbalik. Kalau luas dia sama besar, semakin besar beza, perimeter semakin besar. So kita lihat dekat sini. Okey, beza dia dekat sini 9 tolak 5, 9 tolak 4 ialah 5. Okey, so perimeter dia, nak kira perimeter, kena tambahlah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 9. So jawapannya ialah 26 cm. Okey, kalau gambar yang kedua, bezanya makin besar. Okey, 12 tolak 3, beza dia ialah 9. So perimeter dia, okey, 12 tambah 12 tambah 3 tambah 3, iaitu 30. Okey, jadi dia kata semakin besar beza, okey, semakin besar perimeter. Betul lah? Okey, betul. Okey, dia kata yang satu lagi, semakin besar, jika dia segi 4 tepat tadi, dia menjadi segi 4 sama. Okey, beza dia sifar lah. Beza dia sifar, jadi perimeter dia makin paling kecil. So 6 darab 4, perimeter dia akan menjadi semakin kecil. Dia yang paling kecil lah. So 24 cm untuk dia punya perimeter. Okey, jadi antara tiga ni, yang segi 4 sama ni yang paling kecil. So kita boleh sahkan konjektur yang ini tadi. Okey, so itu ialah berkaitan antara perimeter dan luas. Okey, so yang ini kamu kena try lah. Okey, kamu tengok gambar. Okey, yang mana yang paling yang ni dia kata dia mempunyai perimeter yang sama, dan kamu susun luas tu supaya dia mengikut tertib menaik. Maksudnya luas yang paling kecil kepada luas yang paling besar. Okey, berpandukan daripada apa yang kita dah buat ni tadi. Okey, cubalah kamu selesaikan. Okey, yang seterusnya ialah penyelesaian lah yang melibatkan perimeter dan luas. Okey, penyelesaian melibatkan perimeter dan luas. Okey, so saya ada yang pertama. Okey, contoh 1, diberi luas sebuah kebun berbentuk segi 4 sama ialah 500 meter per segi. Cari perimeter kebun itu. So dia beritahu kat sini bentuk dia. Biasa kalau luas dia akan bagi tahu bentuk lah. Bentuknya ialah segi 4 sama. Dia suruh cari perimeter kebun. Okey, untuk soalan ni baca soalan betul-betul, dia akan beri bentuknya. Okey, kalau dalam soalan ni dia kata bentuk segi 4 sama, automatik lah you all lukis. Okey, luas bentuk segi 4 sama. Kebun tu bentuk segi 4 sama, luas. Okey, lukis bentuk dia. Okey, luas, kalau disebut luas ialah kawasan ni lah, kawasan yang melitupi ni. So dia kata 500
meter persegi. Okey, ni luas. Dan bentuk dia ialah segi empat sama. Okey, ini ialah luas segi empat sama. Jadi kamu tak boleh bahagikan 500 ni kepada 4. Okey, kalau kamu bagi 500 kepada 4, itu dah jadi dia macam kamu assume 500 ini ialah perimeter. Ini ialah luas segi empat sama. So okey, so kalau dia kata luas segi empat sama, dia dah beri luas, kamu nak cari panjang sisi, apa yang kamu boleh buat? Okey, nak cari panjang sisi dia. Okey, kalau dia beri luas. Okey, kita dah belajar ni masa bab 3. Okey, kalau diberi sisi, diberi luas untuk segi empat sama, nak cari panjang sisi, kita akan gunakan punca kuasa 2 500. Okey, punca kuasa 2 dia punya luas. So kamu akan dapatlah. Okey, tekan punca kuasa 2 bagi 500. So kamu akan dapat. Okey, kalau jawapan tu panjang, okey, 22.360679, bundarkanlah kepada paling bagus kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, ini 3 tempat perpuluhan. Okey, lagi bagus sebenarnya kamu gunakan semualah. Okey, so kamu akan dapat panjang untuk setiap sisi ni ialah 22.361. Jadi macam mana nak cari perimeter? Okey, sebabkan dia segi empat sama, so kamu boleh terus 22.361 darab 4. Okey, so kamu akan dapat 89.444. Unitnya ialah meter. Okey. So itu ialah cara berkaitan antara perimeter dan luas. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okey, dia beri rajah begini. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQS yang berada di dalam sebuah segi empat tepat PQRT. Dia kata perimeter segi empat tepat ialah 42 cm. So kamu tambah semua akan dapat 42 cm. Dia bagi tahu apa lagi? Panjang segi empat tepat itu ialah 2 kali lebar dia. Okey, panjangnya ialah 2 kali lebarnya. Maksudnya kalau panjang ini ialah lebarnya ialah X. Okey, jadi panjangnya ialah 2X. Okey, panjang ialah 2 kali lebar. So kalau lebar dia X, panjangnya ialah 2 kali X lah. Okey, so di sini segi empat tepat. So sisi yang bertentangan adalah sama panjang. So macam mana kita nak kira perimeter? Okey, perimeter ialah X tambah 2 X tambah X tambah 2 X. So kamu akan dapat 42 sama dengan 2 X tambah 2X ialah 3X. 3X tambah X ialah 4X. Tambah 2X ialah 6X. So nak cari X, 42 bahagi 6. So X ialah 7 cm. So maksudnya lebarnya ialah 7. Okey, jadi kalau lebarnya 7, berapakah panjangnya? Okey, 2 kali 7. So panjangnya ialah 14. Okey, panjangnya ialah 14. Okey, macam mana saya dapat 14? 2X lah. 2 darab X, 2 darab 7, iaitu 14. Tetapi soalan kata cari luas segitiga. Okey, dia suruh cari luas segitiga PQS. So luas segitiga PQS. Macam ni lah maksudnya yang kita nak cari luas segitiga PQS. So kita tulis rumus dia 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, dalam kes ni apakah tapak dia? Tapak dia ialah PQ. So apakah tinggi dia? Okey, tinggi ialah dari puncak ke tapak dengan berserenjang. So ini tinggi dia. Okey, so maksudnya 1/2 darab tapak dia ialah 14 darab dengan tinggi dia ialah, okey, tinggi dia ialah 7 sama dengan lebar dia. So jawapannya ialah 49 cm persegi. Okey, itu ialah contoh penyelesaian masalah yang melibatkan
perimeter dan luas. Okay, so untuk hari ni murid semua dimintalah menyiapkan latihan ni. Okay, kita akan bincangkan jawapannya dalam kelas yang akan datang. So itu sahaja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.